Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia saya ucapkan kepada ahli panel kita dan para hadirin sekalian yang sudi meluangkan masa untuk menonton forum yang bakal berlangsung sebentar lagi. Kita bersyukur kerana dengan izinnya dapat kita bersama-sama bersua di arena forum ini. Walaupun acara forum ini dijalankan secara atas talian akibat terhimpit dengan pandemik COVID-19 menyebabkan aktiviti pembelajaran secara bersemuka atau fizikal tidak boleh dijalankan di kolej kita demi mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Baiklah, sebelum saya memperkenalkan barisan ahli panel kita yang kelihatan cantik, lagi bergaya pada hari ini, kita akan rungkai bersama-sama di dalam forum ini yang bertemakan isu-isu semasa yang bertajuk pendermaan organ. Ahli panel dan sidang hadirin yang saya hormati, pendermaan organ adalah suatu prosedur pembedahan yang melibatkan pemindahan organ dari penderma kepada penerima organ. Pendermaan organ dapat menyelamatkan nyawa dan mempertingkatkan kualiti hidup penerima organ. Sebelum kita menelusuri topik ini dengan lebih mendalam, mari kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel yang datang dari jauh untuk berkongsi ilmu pada hari ini. Saya, Nur Azira binti Muhammad Radwan dari Praktikum MT26 selaku moderator pada forum ini dengan penuh rendah diri mengalu-alukan kedatangan dua orang panel kita pada pagi ini. Di sebelah kanan saya, kelihatan segak lagikan bergaya saudara Muhammad Irfan bin Mahathir selaku panel pertama kita. Dan di sebelah kiri saya, nampak anggun dan petah berkata-kata saudari Nurul Hanis binti Anwar yang merupakan panel kedua pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tanpa melengahkan lagi masa, saya ingin meminta ahli panel kita yang pertama untuk mengupas dengan lebih mendalam tentang pengertian derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan. Silakan saudara. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Terima kasih saudari pengerusi yang cantik lagikan bijaksana kerana sudi menjemput saya untuk menerangkan dengan lebih mendalam tentang pengertian derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan. Untuk permulaan, pengertian derma organ ialah proses pendermakan bahagian tubuh badan seseorang untuk transplant setelah dia meninggal dunia. Transplantasi pemindahan organ adalah satu pembedahan yang melibatkan pertukaran organ atau tisu yang mengalami kegagalan fungsinya dengan organ atau tisu yang berfungsi lebih memuaskan daripada seorang penderma yang meninggal dunia. Dengan cara ini, kehidupan penerima organ atau serta mengunyahkan selamat. Pendermaan organ adalah satu amalan kemanusiaan yang mulia. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW menyatakan setiap penyakit ada ubatnya. Bila ubat tersebut sesuai dengan penyakit, maka ia akan sembuh dengan izin Allah. Hadis Sahih Muslim. Pada umumnya, organ-organ yang boleh didermakan adalah buah pinggang, jantung, hati, paru-paru dan pankreas. Namun, ia mesti dipastikan dalam keadaan sihat dan berfungsi dengan baik sebelum didermakan. Ini bermakna penderma dapat menyelamatkan dan mengubah hidup seorang pesakit. Namun begitu, sebelum sebarang pemindahan organ dilakukan, kesepadanan tisu dan darah antara kedua-duanya akan diteliti serta rawatan anti penolakan akan dilaksanakan demi memastikan kelancaran proses pemindahan organ tersebut. Setakat ini sahaja saudari pengerusi penerangan saya mengenai takrifan derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh ditemukan. Kepada saudari pengerusi, terima kasih. Sidang hadirin, demikian tadi penjelasan tentang takrif derma organ dan jenis-jenis organ yang boleh didermakan.
Pada pandangan saya, ia merupakan penjelasan yang terperinci dan menarik daripada saudara panel pertama kita. Seterusnya, saya mohon penjelasan daripada panel kedua, saudari Nurul Hanis binti Anwar untuk menerangkan tentang kepentingan derma organ dalam dunia perubatan kepada masyarakat. Silakan saudari. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada saudari pengurusi kita, Nur Azira binti Muhammad Radwan, untuk meneruskan lagi sesi perbincangan forum kita pada hari ini. Saya ingin memperlihatkan dengan lebih lanjut tentang kepentingan menderma organ dalam bidang perubatan kepada masyarakat. Seperti yang dibincangkan oleh panel pertama kita, pendermaan organ merupakan salah satu amalan yang mulia. Sehubungan itu, terdapat banyak kepentingan menderma organ dalam dunia perubatan kepada masyarakat yang boleh diperoleh. Pendermaan organ yang dilakukan bagi tujuan rawatan ialah pilihan terakhir bagi menyelamatkan nyawa pesakit yang menghidapi kegagalan organ pada peringkat akhir. Sebagai contoh, seorang pesakit buah pinggang yang berada di tahap kritikal perlu menjalani rawatan hemodialisis secara intensif dan berterusan, dan hidupnya akan bergantung kepada mesin semata-mata. Pendermaan organ merupakan kaedah yang lebih baik dipilih berbanding prosedur rawatan hemodialisis. Hal ini kerana rawatan hemodialisis bukan sahaja memerlukan kos yang tinggi untuk setiap sesi, akan tetapi dapat menimbulkan beberapa komplikasi di masa akan datang. Hadirin yang dihormati, jelaslah di sini menunjukkan bahawa proses pendermaan organ mampu menyelamatkan dan memberi harapan kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ pada peringkat akhir. Selain itu, ia juga dapat bantu meringankan beban mereka yang kurang berkemampuan dalam jangka hayat yang panjang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas penjelasan yang panjang lebar berhubung dengan kepentingan derma organ dalam dunia perubatan. Saya yakin bahawa derma organ mampu menyelamatkan hidup seseorang dan memberi harapan kepada pesakit yang mengalami kegagalan organ peringkat akhir. Oleh itu, soalan saya yang seterusnya kepada panel pertama, Saudara Muhammad Irfan bin Mahathir, sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama mengenainya? Dipersilakan saudara untuk menjawab persoalan ini. Terima kasih saudari pengurusi. Sahabat-sahabat panel dan sidang hadirin yang dihormati, persoalan sejauh mana derma organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama mengenainya. Saya akan mengupas dengan lebih mendalam mengenai isu ini. Dalam kalangan masyarakat Malaysia, biarpun banyak kempen kesedaran derma organ dijalankan, penderma organ masih terlalu kurang jika dibandingkan dengan jumlah pesakit yang memerlukannya. Namun begitu, kerajaan masih berusaha keras menjalankan pelbagai kempen. Kemajuan dunia perubatan dan ditambah dengan bukti fatwa-fatwa yang menyokong pendermaan organ dijangka akan bertambah. Perkembangan mengenai kaedah rawatan pemindahan organ mulai dibincangkan di Malaysia sejak tahun 1960-an lagi. Hasilnya, menerusi jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia, fatwa berkaitan pemindahan organ dikeluarkan pada tahun 1970. Keputusan muzakarah jawatankuasa fatwa ini menjadi rujukan mengenai isu pemindahan dan pendermaan organ di Malaysia dan diterima pakai di negeri-negeri yang tidak mempunyai fatwa khusus mengenai pendermaan organ. Satu lagi fatwa negeri yang mencakupi ruang lingkup yang luas mengenai isu pemindahan organ ialah fatwa negeri Johor yang diputuskan pada 18 Oktober. Pemindahan organ dari perspektif Islam 2001. Fatwa ini menegaskan bahawa pemindahan dan pendermaan organ dan tisu adalah haram dalam keadaan tidak darurat dan harus dalam keadaan darurat berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Saudari pengerusi dan sidang hadirin, bagi penderma yang masih hidup, syarat-syarat keharusan pemindahan dan pendermaan organ ialah
pemeriksaan perubatan dijalankan secara terperinci dan profesional oleh sekurang-kurangnya 2 orang doktor pakar dengan doktor Islam diutamakan bagi mengenal pasti kebaikan dan keburukan serta kebarangkalian, kejayaan dan kegagalan pemindahan. Seterusnya, ia perlu dilakukan dengan kerelaan penderma tanpa paksaan dan persetujuan waris amat digalakkan. Bagi penderma yang meninggal dunia, syarat-syarat keharusan pemindahan dan pendermaan organ ialah kelaziman kejayaan proses pemindahan sudah dipastikan. Selain itu, pemindahan itu perlu dilakukan dengan disiplin, ilmu, iman dan takwa sebagai tanda penghormatan yang sewajarnya yang dapat diberikan kepada si mati mengikut syarak dan tiada unsur-unsur penghinaan. Setakat ini sahaja, saudari pengurusi. Terima kasih. Terima kasih saudara Irfan, ahli panel pertama. Demikian tadi penjelasan yang sangat jelas daripada panel pertama kita mengenai sejauh mana pendermaan organ ini dapat diterima oleh masyarakat Malaysia dan fatwa ulama. Rumusan yang dapat kita simpulkan daripada perbincangan kita ini adalah pendermaan organ dapat menggalakkan orang ramai untuk menderma organ kepada orang yang lebih memerlukan supaya dapat memberikan peluang kehidupan yang lebih baik kepada mereka. Selain itu, pengorbanan yang dilakukan adalah sangat tinggi dan tidak ternilai harganya kerana tidak semua orang sanggup untuk mendermakan organ mereka. Maka dengan ini sudah menjadi kepentingan kepada semua orang untuk menjaga kesihatan mereka sebelum nasi sudah menjadi bubur supaya dapat menghindari daripada segala penyakit yang menyebabkan kegagalan organ. Terima kasih kepada semua ahli panel kita yang sudi hadir untuk membicarakan berkaitan derma organ. Semoga forum ini menjadi wadah melahirkan remaja yang cakna terhadap isu-isu derma organ ini selanjutnya dapat menyelamatkan banyak nyawa. Harapan saya, forum ini juga mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Kalau berjalan, dah sampai ke batas. Kalau berkayuh, dah sampai ke pulau. Kalau mendaki, dah sampai ke puncak. Kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam, salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mewakili semua ahli panel mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan forum remaja ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, selanjutnya mohon mengundur diri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya, kita beralih kepada sesi soal jawab. Baiklah, soalan yang pertama saya tujukan kepada panel pertama. Adakah penderma organ melanggar hak dan amanah yang diberikan kepadanya supaya memelihara maruah dan kehormatan jasadnya apabila dia mendermakan organ? Silakan saudara. Terima kasih kepada soalan yang telah ditujukan itu. Manusia adalah sebaik-baik dan semula-mula ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menerusi ayat Al-Quran yang berikut. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Terjemahannya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam dan kami telah beri mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan di laut. Dan kami telah memberikan rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk lain yang kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 17. Ayat ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Taala memuliakan manusia dengan ciptaan yang sebaik-baiknya, termasuklah tubuh badan manusia. Sebagai umat Islam, kita percaya bahawa tubuh badan ini ialah anugerah dan amanah Allah Subhanahu Taala. Ini bermakna tubuh badan perlu dijaga dan diberikan haknya, baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia. Hak semasa hidup adalah seperti menjaga kesihatan fizikal, memelihara tubuh badan daripada kecederaan dan yang disengajakan dan sebagainya.
Hak selepas meninggal dunia ialah dimandikan, dikafankan, disolatkan dan dikebumikan. Perbuatan mendema organ baik semasa hidup maupun selepas meninggal dunia sama sekali tidak bermaksud seseorang itu melanggar hak dan amanah tubuh badannya kerana pendema bukan dengan sengaja mencacatkan atau merosakkan anggotanya. Sebaliknya, perbuatan mendema organ dilakukan dengan niat yang baik bagi menyelamatkan nyawa orang lain. Dalam kata lain, perbuatan mendema organ memberi peluang kepada orang lain untuk meneruskan kehidupannya di samping menunaikan hak dan amanahnya terhadap tubuh badannya. Berkaitan perkara ini, Dr. Yusof Al-Qaradawi menyatakan bahawa perbuatan mengambil anggota daripada jenazah tidak menafikan kehormatan jenazah itu. Jika kita percaya bahawa tubuh badan ini milik Allah SWT, maka kita tidak seharusnya kedekut untuk mendermakan organ kita kepada orang lain. Tambahan pula, nyawa yang hendak diselamatkan itu juga milik Allah SWT. Penjelasan yang sangat jelas dari panel pertama kita. Seterusnya, soalan yang kedua untuk panel kedua kita, bolehkah orang Islam mendermakan organ kepada orang bukan Islam? Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi bagi soalan yang bernas tersebut. Bolehkah orang Islam menerima organ daripada orang bukan Islam? Tiada larangan dalam syarak bagi memindahkan organ orang bukan Islam kepada orang Islam. Hal ini kerana organ manusia tidaklah bersifat Islam ataupun kufur. Sebaliknya, organ ialah alat yang digunakan oleh manusia bagi melaksanakan tuntutan akidah dan manhajnya untuk hidup. Apabila organ dipindahkan daripada tubuh seorang orang bukan Islam kepada orang Islam, maka organ tersebut menjadi sebahagian daripada tubuh orang Islam yang digunakan bagi tujuan menunaikan tanggungjawab seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT. Malah, Dr. Yusof Al-Qaradawi menghukumkan bahawa anggota tubuh badan orang bukan Islam adalah Islam. Hal ini kerana, menurut beliau, perkara yang dimaksudkan Islam atau kufur seseorang itu bukanlah daripada anggota zahir, iaitu anggota yang didermakan, akan tetapi roh manusia tersebut. Maka, tiada halangan syarak bagi menghalang orang Islam mengambil manfaat daripada organ orang bukan Islam yang didermakan. Demikianlah penjelasan yang sangat mantap dari panel kedua kita. Maka berakhirlah sesi forum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih.